Kalau jatuh air, baju putih automatik nampak macam kuning. Baju kanak-kanak tu pun masih bersih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton 999. Siaran ini juga boleh ditonton secara HD di www.tonton.com.my. Susulan kes bunuh kanak-kanak autism Zain Rayyan. Pihak polis masih giat memburu suspek. Setakat ini sebanyak 228 sampel DNA penduduk sekitar telah pun diambil, manakala pasukan forensik telah menjalankan pemeriksaan kedua di kediaman keluarga mangsa pada Ahad lalu. Saksikan perincian kes ini dalam 999. Berita kehilangan kanak-kanak autism Zain Rayyan Abdul Matin yang berusia 6 tahun pada minggu lalu telah diklasifikasikan sebagai kes bunuh sejurus bedah siasat dijalankan. Pihak polis membuka kertas siasatan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Pertama kali benda ni jadi macam ni lah. Bukan macam perkara-perkara yang lain tu, kecurian tu biasa. Macam apa orang cakap, selain pada kes bunuh ni, inilah pertama kali lah. Tragedi lah, kira tragedi, sejarah tragedi dalam kawasan damai ni lah. First time memang sangat, satu Malaysia boleh tahu kan. Boleh katakan hampir keseluruhan tertumpu pada kawasan kami kat sini. Walaupun beberapa kali rondaan telah dilakukan di kawasan yang sama, namun mayat mangsa hanya ditemui pada rondaan ketiga oleh penduduk yang terlibat dalam misi mencari dan menyelamat di kawasan sungai 200 meter berhampiran dengan kediamannya. Walaupun hujan, dia tak naik sampai situ. Waktu dalam keadaan baju kanak-kanak tu pun masih bersih. Kalau jatuh air, baju putih automatik nampak macam kuning. Biasa seluar pun nampak macam tu. Tu warna lain. Kalau warna putih lagi jelas. Lagi satu, kasut pun tak ada. Kalau ikutkan laporan, berpakaian lengkap. Kasut semua ada. Tapi masa pertemuan kasut tak ada. Operasi dari rumah ke rumah telah digerakkan bersama 278 kekuatan anggota termasuk 90 orang pegawai dan 188 orang anggota polis terlibat. Pemeriksaan melibatkan 2,484 unit rumah di Apartmen Idaman dijalankan bagi memperincikan siasatan berkenaan suspek. Pada Sabtu lalu, unit forensik Ibu Pejabat Polis Kontingen Selangor dilihat turun ke lokasi mayat ditemui bagi pemeriksaan lanjut. Saringan DNA beramai-ramai atau mass DNA screening juga telah dijalankan di blok kediaman mangsa yang melibatkan 228 penduduk bagi membantu siasatan. Untuk pengetahuan semua, anak saya ni baru saja duduk sini lebih kurang dekat nak 3 tahun. Okay? Dia punya rutin hariannya pergi kerja, balik kerja, hanya jiran depan rumah saja yang kenal dia. Yang lain dia tak tahu. Jadi apa related dengan ada perbuatan dendam ke tak, saya pun tak kenal sini. Ahad lalu, ibu bapa mangsa Ismanira Abdul Manaf dan Zaim Ikhwan dilihat pulang ke rumah diiringi unit forensik.
Selepas kira-kira 40 minit, unit forensik dilihat turun dari pangsapuri tersebut bersama 4 beg kertas. Beberapa ekor anjing pengesan jenis German Shepherd daripada unit anjing pengesan K9 Bukit Aman turut dibawa ke lokasi bagi mengesan bukti-bukti baru berkenaan suspek yang membunuh Zain Rayyan Abdul Matin. Stor penyimpanan barang yang berkeluasan 600 kaki persegi dengan jarak lebih kurang 50 meter dari blok kediaman mangsa turut menjadi tumpuan unit forensik serta unit anjing pengesan K9 bagi mencari bukti berkenaan suspek memandangkan stor tersebut merupakan laluan ke lokasi penemuan mayat mangsa. Kerjasama yang baik daripada penduduk di kawasan Pangsapuri idaman ini turut memudahkan siasatan pihak polis termasuk memberi rakaman video papan pemuka milik kenderaan masing-masing yang diletakkan berdekatan lokasi penemuan mayat kanak-kanak tersebut pada hari kejadian. Kita sedang mengesan penemuan-penemuan baru lah untuk yang boleh membantu untuk kita leadkan kepada suspek kes ini. Ya, sebab kita akan tidak berputus asa dan kita akan sedaya upaya untuk kita mengesan suspek yang terlibat. Sehingga kini, siasatan bagi memburu suspek masih giat dijalankan di kawasan perumahan mangsa. Orang ramai dinasihatkan agar tidak menimbulkan sebarang spekulasi sementara siasatan dijalankan. Laporan Syafira Zamri, 999. Seorang wanita warga India berusia lingkungan 30-an disyaki menjadi mangsa bunuh apabila mayatnya ditemui dalam keadaan disimen di dalam kolah mandi sebuah rumah sewa. Kejadian yang berlaku di Pandamaran Klang, Selangor itu dipercayai dilakukan oleh teman lelakinya. Wartawan Arisha Kalim bertemu Ketua Polis Selangor, Datuk Husin Omar Han bagi mendapatkan perincian kes. Pada tahun 2019, seorang pemilik rumah warga tempatan telah menyewakan rumahnya di Kampung Pendamar Klang kepada dua lelaki warga asing yang disyaki menjadi suspek utama kes ini. Namun, kedua-dua suspek yang bekerja sebagai tukang cuci itu dipercayai keluar dari rumah tersebut selepas tamat tempoh kontrak sewa pada bulan Oktober tahun 2021. Sewaktu mereka keluar pada Oktober tahun 2021 tu, tuan rumah telah membuat pemeriksaan rumah tersebut sebelum disewakan kepada orang lain dan didapati kolah air di bilik air tersebut telah disimen. Dan apabila tuan rumah bertanya kepada penyewa tersebut dan penyewa itu memberitahu ada aliran air bangkai tikus yang mengalir ke kolah itu menyebabkan dia simen kolah tersebutlah. Tanpa mengesyaki sebarang kejadian aneh, pemilik rumah bertindak menyewakan rumah tersebut kepada sepasang suami isteri warga tempatan pada akhir tahun 2021. Dalam tempoh Oktober tahun ini, ada masalah kerosakan bumbung di rumah tersebut. Jadi penyewa tu minta tuan rumah baiki. Dan tuan rumah pun telah memanggil seorang warga negara Bangladesh untuk pembaikian. So selesai pembaikian, orang tersebut memaklumkanlah kepada tuan rumah ni terdapat mayat dalam kolah yang telah disimen itu, dan dia mendapat tahu daripada seorang kawan dia yang telah pun balik ke negara asal dia. Ekoran itu, pada 3 Disember 2023, pihak polis bersama sepasukan anggota Balai Bomba dan Penyelamat Pelabuhan Klang bergegas ke lokasi kejadian sejurus mendapat laporan daripada pemilik rumah tersebut.
ASP Syed Muhammad Robert Syed Muhammad Zain selaku pegawai penyiasat kes ini mendakwa kerja-kerja pemecahan simen dilakukan selama 2 jam bermula pada jam 11 malam. Seorang mayat wanita berusia lingkungan 20 hingga 30-an telah dijumpai di sebuah kolah kira-kira sedalam 1 meter dan ketika ditemui, mayat mangsa dipercayai telah diletakkan dengan beralaskan pasir dan mengalami kereputan sebanyak 60% termasuk keadaan jari mangsa yang tidak sempurna dan itu telah menyukarkan siasatan pihak berkuasa bagi mengenal pasti identiti mangsa. Susulan penemuan mayat tersebut, pekerja warga asing yang berusia 53 tahun itu ditahan reman selama 7 hari. Turut ditahan 2 orang lelaki terdiri daripada warga asing dan warga tempatan berusia lingkungan 40 hingga 50-an yang pernah menyewa bersama 2 suspek utama bagi membantu siasatan. Kejadian bunuh ni berlaku kemungkinan lebih daripada setahun, mungkin 2 tahun. Okey. Dalam keadaan dia tertanam dalam semen itu agak terpelihara lah, walaupun proses perebutan tu dah ada. Hasil postmortem, kita dapati pihak patologi Hospital Shah Alam mendedahkan mangsa ni mati disebabkan tekanan pada bahagian leher. Kita menjurus ke arah 2 orang lelaki warga negara asing yang menyewa pada tahun dalam tempoh 2019 hingga 2021 itulah. Terkini, 2 penyewa warga asing merangkap suspek utama kes pembunuhan ini iaitu Mandip Singh dan Ranjit Singh, masing-masing berusia 37 dan 40 tahun, giat diburu pihak polis. Tiada rekod jenayah lampau membabitkan kedua-dua suspek, namun pihak polis mengesahkan identiti serta lakaran wanita yang disimen itu merupakan seorang warga negara India dengan ketinggian kira-kira 160 cm. Siasatan lanjut turut mendakwa mangsa merupakan teman wanita kepada salah seorang suspek utama iaitu Mandip Singh serta dipercayai pernah tinggal bersama di rumah sewa berkenaan. Kita telah mengambil keterangan daripada 10 orang setakat ini, daripada mereka-mereka yang boleh membantu pihak polis dan siasatan ini. Sehingga kini, pihak polis memohon kerjasama daripada pihak Kedutaan India bagi mendapatkan perincian mangsa serta menghubungi pihak keluarga. Kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana membunuh. Laporan Arisha Kalim 999. Dia macam pedih yang macam terbakar. Tapi ada efek dua-dua mata, tak boleh buka dua-dua mata lah. Ini saya dah completely blind. Tiada label perakuan pada kanta lekat palsu yang dijual. Segelintir peniaga dikesan bersikap lepas tangan dan masih menjual produk itu secara terbuka. Lebih membimbangkan, keselamatan produk kanta lekap masih diragui dan dipercayai mampu mendatangkan kecederaan kepada pengguna. Saksikan laporan sindiket penjualan kanta lekap tiruan disediakan wartawan Ainul Abdul Rauf. Trend penggunaan kanta pelekap semakin meluas di kalangan masyarakat hari ini. Namun, ia mengundang ancaman baharu apabila timbul isu kanta pelekap tiruan.
Susulan itu, kru 999 melakukan intipan di sebuah kompleks pemborong terkemuka sekitar Kuala Lumpur bagi membuktikan kewujudan kanta lekap tiruan dijual secara terbuka. Kalau yang ada power tu biasa orang kena esok mata. Kalau dia pakai lama, mata dia tak ada apa ke? Tak ada bengkak. Berapa? Oh, 9 jam. 9 jam. Kalau lebih tu? Kalau lebih, kalau macam sakit tu taklah. Jangan lebih. Jangan lebih 9 jam. Lebih membimbangkan, rata-rata peniaga produk kanta lekap tiruan dikesan bersikap lepas tangan malah mengabaikan aspek keselamatan terhadap pengguna. Pada Jun 2019, seorang gadis berusia 22 tahun merupakan salah seorang mangsa yang menggunakan kanta lekap dipercayai tidak berdaftar dengan pihak berkuasa peranti perubatan atau MDA. Dekat Instagram lah, saya scroll, oh saya terjumpa satu account ni yang jual contact lens yang murah. And also dia punya feedback is very good lah. Orang cakap ramai pembeli, dia punya feedback semua bagus-bagus. So kita pun mudah teracun benda tu. Kita tengok benda murah pula kan. For a pair dah around RM15 macam tu. Saya tengok dia punya location pun dekat je dengan rumah. So saya walk in je lah. Dia kedai dia dekat dalam uptown macam tu. Ada jugalah tanya macam ni boleh percaya ke? Dia ada efek tak dekat mata nanti kan? Is it ori? Atau dia dari mana? So macam dia cakap dia beritahu lah benda ni tak ori pun. But so far our feedback from customer semua okay. So macam okay fine lah. I buy lah, I try. At first macam okay lah. Tapi dia punya quality tu boleh beza lah dengan yang kedai punya kan. So I macam okay. But at first pakai je lah. Pakai. And then suddenly that incident happen lah. Mangsa yang bekerja sebagai jurujual ini mendakwa tidak menyangka cubaannya memakai kanta lekap tiruan buat kali pertama itu mengundang padah. Saya dekat tempat kerja tau time tu. So around dalam petang pukul 5 macam tu saya dah macam pedih-pedih mata kan. So saya ingat kan macam normal lah. Sebab kita pakai contact lens. So kita kerja pula dalam aircon kan. So kita just tonyo-tonyo je lah mata tu. Bila balik kerja dalam pukul 8-9 macam tu, balik rumah of course first thing kita buka contact lens lah. Okay, sebab kita nak rehat sikit. Bila dah rehat dalam bilik tu dekat tengah malam, kita nak tidur, dia macam pedih. Pedih yang macam terbakar. Dah start pukul 2-3 pagi tu dah start menangis dah. Memang dah keluar air mata atau tak dapat tahan dah. And then so macam, ini dah lain dah ni. Tak boleh nak buka mata apa semua. So kita dah tak boleh tahap buka mata. Dah pukul 4 pagi tu call my mum lah. Ekoran itu, mangsa kemudiannya bertemu doktor pakar bagi mengenal pasti punca kesakitan pada mata yang dialami. Dalam orang pukul 8 pagi tu kita orang pergi klinik pakar mata. That time memang saya dah tak boleh buka mata lah. Mata saya dah sebelah bengkak. Tapi ada efek dua-dua mata. Tak boleh buka dua-dua mata lah. Meaning saya dah completely blind orang cakap. So saya pergi je klinik pakar mata tu. Diorang letak ubat bius dalam saya punya mata. Diorang check. Rupanya ada koyak. So dekat dalam x-ray tu ada lampu hijau. So dekat kawasan lampu hijau tu lah saya punya kornea mata tu koyak. Doktor cakap awak bernasib baik lah. Sebab kalau awak lewat sikit, mungkin awak kemungkinan kena buat operation mata. Dia cakap memang punca dari contact lens lah. Sebab satu, contact lens tu kita beli dari kedai yang biasa je. Bukan yang authorized from the kedai cermin mata sendirilah. Dalam pada itu, pihak Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Kuala Lumpur mempergiatkan operasi ke atas premis sekitar Taman Connaught dipercayai menjual produk tiruan terbabit. Jual. Mesin dari Kementerian Perdagangan Dalam Negeri minta dari KPDN. Ada inspection sikit. Okey. Saya ikut MLC saja, saya buka lama.
Pihak KPDN dan MDA telah menyerbu stor penyimpanan produk kanta lekap dipercayai tiruan ini selepas mendapat aduan daripada pemilik cap dagang, dan hasil pemeriksaan mendapati stor ini sememangnya menyimpan dan mengedar produk tersebut. Premis terbabit dipercayai menjual produk kanta lekap tiruan berkenaan dengan harga lingkungan 8 ke 10 ringgit seunit walaupun harga keluaran aslinya bernilai RM30. Dia jual dengan harga 88. Kalau harga asal dalam 30 30 kan? 30. Sebab tu banyak sekarang kat pasar-pasar malam banyak sekarang pasal. Oh, Budak-budak pakai. Kira tu dia sampai. Dia tak ada stiker ni. Tak ada. Jadi yang tempat ni dia jual dengan brand tu. So memang totally memang tiruan sebab kalau original dia datang lagi. Original dah stiker semua memang dah tampal lah ni. Sebab dia kalau yang original tulisan dia sengit, tulisan dia bukan macam ni. Memang tampal sendiri lah, buat sendiri. Pekerja warga tempatan berusia 28 tahun ini mendakwa kononnya tidak mengetahui bahawa produk kanta lekap yang dijual merupakan barangan tiruan. Barang jual online saja. Online kaya. Brand itu you tahu ke itu? Cái cacao vua ni. You tak tahu. Cái cacao vua. So you duduk sini, bos bagi tahu apa barang mau masuk. Cái khu kaya macam buat macam kerja kaya. Kaya pun cacao. Itu tiruan punya, bukan original. Okey, punya bukan original. Sekira dia tak boleh jual lah patutnya kan. Tak boleh jual ya. Tapi bos ada bagi tahu. Kagak. Bos suruh jual saja. Kalau dia bagi saya kau mau jual macam ni. Saya buang Operasi bersepadu yang dijalankan pihak KPDN Kuala Lumpur ini turut dibantu 20 anggota bahagian pasca pasaran dan penguasaan pihak berkuasa Peranti Perubatan MDA. Berikutan itu, wartawan 999 turut melayari laman sosial milik syarikat berkenaan bagi melihat sendiri kegiatan penjualan produk kanta lekap tiruan terbabit menerusi platform atas talian. Selepas melayari laman sosial milik syarikat berkenaan dan membuat semakan, ianya jelas memaparkan bahawa mereka menjual kanta lekap tiruan secara terbuka dengan harga yang murah. Ekoran tiada sebarang bukti pengesahan daripada pihak MDA dilampirkan dalam laman terbabit bagi menunjukkan ketulinan kanta lekap yang dijual. Menurut pengarah KPDN Kuala Lumpur, Arifin Samsudin, syarikat terbabit dipercayai tidak mempunyai sebarang lesen perniagaan yang sah selain menjalankan aktiviti pembungkusan semula produk kanta lekap tanpa kebenaran. Bila orang selalu pertikai, kenapa barang-barang sebegini boleh dibawa masuk daripada luar negara? Tidak adakah sebarang sekatan semasa masuk ke dalam negara? Sebenarnya pemeriksaan ada. Tapi semasa pemeriksaan, tiada sebarang cap dagang di situ. Jadi tak ada kesalahan. Dia cuma bawa masuk contact lens. Dia bukan bawa masuk contact lens tiruan. Tapi bila masuk ke Malaysia, dia hantar pula kepada store. Dekat situ dia dilabelkan dengan jenama yang tulen. Ini yang menjadi satu kesalahan di bawah Akta Cap Dagang 2019. Selain itu, pihak MDA turut menyeru masyarakat agar tidak menggunakan kanta lekap tiruan walaupun ia lebih murah berbanding produk asli kerana dikuatiri mampu mendatangkan bahaya kepada pengguna. Untuk orang awam, sekiranya hendak membeli peranti perubatan, terutamanya kanta lekap, cuba lihat pada label kotak adakah terdapat nombor pendaftaran. Sekiranya tak ada, itu kemungkinan kanta lekap itu tidak berdaftar dengan MDA. Berkenaan dengan aduan, kita tahu ada kes kesan negatif kepada pengguna yang menggunakan kanta lekap yang tidak disahkan keselamatan. Pemakaian itu berterusan kemungkinan boleh menyebabkan kecederaan yang lebih teruklah. Hasil Ops Cap Dagang terbabit berjaya menyita 5,534 unit kanta lekap disyaki tiruan bernilai lebih RM30,000. Kes disiasat mengikut Seksyen 102-1-C Akta Cap Dagangan 2019 yang membawa hukuman denda sehingga RM15,000 bagi setiap barangan atau penjara maksimum 3 tahun atau kedua-dua sekali jika sabit kesalahan.
Laporan Ainul Abdul Rauf 999. Ini you mau roket you tahu tak? You mau pergi penjara punya bom. Banyak you buat bom ni. Kau sikit punya bom you bikin. Polis Kedah menggempur lokasi-lokasi panas sekitar Gurun dan Bidung Kedah bagi menjejak tokan dadah. Seramai 71 individu berjaya ditahan dalam operasi yang dijalankan selama 2 hari. Saksikan perinciannya bersama wartawan Syukri Ibrahim. Menerima bayaran lumayan dengan mengambil upah membuat roket atau bom telah membongkar kegiatan seorang lelaki yang menjadi pembekal dadah untuk penghuni dalam tahanan. Kru 999 menyertai ops tapis khas yang dijalankan oleh sepasukan anggota dan pegawai dari bahagian Siasatan Jenayah Narkotik Ibu Pejabat Polis Daerah Kuala Muda bersama Ibu Pejabat Polis Kontingen Kedah berjaya menggempur sarang penagihan dadah di sekitar Gurun dan Bidung Kedah. Tembakau. You mau buat roket tu siapa? Roket kan. Kita buat untuk roket ni. Roket ni. Roket. Bahan mana? Barang mana? Tahu ke saya tak di tembakau janji. Ni you mau bagi siapa? Ha? You mau bagi siapa? Saya mau bagi saya punya kawan tu janji di tembakau. Lain kenapa? Ni roket ni. Siap. Tembakau ni. Apa tu? Tembakau nak buat roket biasa masuk penjara. Lelaki berusia 30-an ini ditahan ketika cuba melarikan diri dalam serbuan di sebuah ladang di Gurun. Suspek turut menjadi tokan dadah di kawasan sekitar di mana kegiatannya telah dipantau pihak polis sejak sebulan lalu. Hasil tangkapan, polis menemui sejumlah dadah disembunyikan di dalam beg kecil yang diletakkan di dalam beg sandang miliknya. Ni apa? Ni apa? Ganja ni. Ganja. Lu punya lah. Bukan lu punya. Lu punya beg. Satu. Lu punya bukan? Ni wallet IC semua ada. Ini saya punya kawan satu orang suruh buat bom ni. Ni apa benda ni? Bom you bikin bom tahu? Saya punya kawan suruh satu orang buat. Saya selalu buat kasih dia encik. Tangan pun ni macam kan. Terus saya buat tadi makan. Ini you mau roket you tahu? You mau pergi penjara punya bom. Banyak you buat bom ni. Kau sikit punya bom you bikin. Janji. You angkat upah berapa banyak? 150 encik. 150. Hari-hari you bikin? Bukan encik. Satu bulan ni dia orang kasih saya 1 kali, 2 kali, 3 kali ada kadang. Siap ni you hantar pergi mana? Kasih sama dia balik encik. Lepas tu bagi dia roket pergi penjara. Tak itu semua itu cerita semua saya tak tahu encik. Dia orang suruh saya buat encik. Saya pernah roh penjara tu. Berapa lama lu sudah kerja sama dia? Saya 3 bulan 6 bulan sudah kerja encik. Dari keluar. Ganja berapa lama sudah hisap? Ganja saya dari umur 12 saya hisap encik. Susulan itu, polis melakukan satu lagi serbuan di kawasan perumahan di Bidung Kedah. Tokan dadah di kawasan ini telah mengubah modus operandi mereka dengan menggunakan runner untuk meronda di kawasan padang permainan di mana penagih menunggu di lokasi tertentu. Kelibat mereka menunggu dan berurusan jual beli dadah itu turut berjaya dirakam juru kamera. Ada di antara mereka cuba melarikan diri sebaik sahaja menyedari kehadiran polis di kawasan itu. Dia orang bagi bandar. Oh, dia hantar bandar. Sekali yang ambil berapa? 25. Betul? Betul. Satu hari boleh bayar 25. Hantar lah orang tu 25. 20 lah. Standard lah. Proses ke daripada proses siap? Dia orang baik. Enjoy je. Packing. Dia orang packing. Oh, yang packing siap. Orang bagi. Kira plastik, satu ringgit. Serbuan diteruskan pada hari berikutnya dan kali ini
Kawasan ladang kelapa sawit di Gurun, Kedah menjadi sasaran apabila maklumat risikan mendapati berlaku kegiatan penjualan serta penagihan dadah di sini. Ketika serbuan, ramai di antara penagih yang melarikan diri, namun tindakan itu sia-sia apabila seluruh kawasan ladang telah dikepung. Walaupun kumpulan penagih tegar ini mengubah lokasi dengan memasuki kawasan yang lebih pedalaman, ekoran beberapa siri serbuan yang dilakukan sebelum ini, namun kegiatan mereka tetap dikesan polis. Ni apa ni? Ni apa ni? Banyak ambil. Ha? Kau buang tadi ya? Bagi tuan. Kau lagi kau buang kat sini. Kau lagi kau buang. Cari lagi seti ni. Pegang ni. Apa ni? Saya tanya ni apa? Ais. Ni? Ni hang? Sabu. Hang isap apa? Isap ubat. Ha? Isap ubat juga? Tak apa. Jom. Pasukan narkotik yang dipecahkan kepada beberapa kumpulan seterusnya bertindak menyerbu sebuah rumah dan berjaya menahan seorang pusher dadah di kawasan itu. Beberapa orang penagih yang hadir untuk mendapatkan bekalan turut ditahan. Hasil serbuan di dalam bilik lelaki berusia lewat 20-an ini telah menemui dadah dan peralatan membungkus dadah jenis ais sebelum dadah itu dijual. Turut ditemui peralatan untuk menghisap dadah. Ni ada bang. Dalam Bifi. Panggil buat tak tahu. Mati okok. Poli. Mati okok. Okey. Ke tepi. Tepi. Duduk. Sekejap. Yang buat kerja bodoh. Ni apa? Tu apa? Ni apa? Ni aku tak nak pegang. Ni apa? Tu straw. Aku tak nak pegang ni bang kau. Beg siapa? Beg hang? Beg hang. Basic waking. Wallet hang semua ada sini ha. Beg hang ha. Betul? Ni. Ada lagi? Ada lagi ya. Tu ada lagi. Sementara itu, Ketua Polis Daerah Kuala Muda Assistant Commissioner Zaidi Cik Hassan memaklumkan sepanjang tempoh 2 hari optapis dijalankan, polis telah melakukan pemeriksaan ke atas 73 individu dan daripada jumlah itu, seramai 71 orang termasuk seorang warga asing ditahan kerana terlibat dengan aktiviti dadah. Dulu memang kebiasaannya pusher ni akan duduk di dalam pot-pot penagih ni. Tapi disebabkan kita selalu membuat operasi kat atas pot-pot ni, jadi dia telah mencari satu lokasi yang selamat untuk dia. Sekiranya ada apa-apa serbuan, mudah untuk dia untuk melarikan diri. Dan mereka ini tidak berhubung terus dengan pembeli. Biasanya mereka menggunakan runner dan runner ni lah yang berperanan untuk mendapatkan permintaan duit daripada pembeli dan membawa kepada penjual ni, pusher ni, dan runner ni lah akan ambil dadah tu bagi kepada pembeli. Kesemua yang ditahan disiasat mengikut Akta Dadah Berbahaya 1952. Kekerapan operasi yang telah dilakukan serta tangkapan yang telah dibuat berjaya mengurangkan aktiviti jenayah seperti ragut, pecah rumah, samun dan curi kenderaan yang dipercayai ada kaitan dengan penyalahgunaan dadah. Laporan Syukri Ibrahim 999.
pasang suami isteri warga emas ditemui maut. Dipercayai dibunuh anak lelaki mereka pada 9 Disember lalu. Kejadian yang berlaku di Kampung Sungai Penchala, Kuala Lumpur itu membuka tirai rangkuman kejadian jenayah Seminggu 999 malam ini. Dalam kejadian kira-kira jam 7 malam itu, mayat pasangan warga emas berusia 72 dan 82 tahun terbabit ditemui dalam keadaan berlumuran darah di ruang tamu kediaman mereka sekitar Kampung Sungai Penchala, Kuala Lumpur. Akibat pertengkaran, suspek berusia 42 tahun dipercayai berang sebelum mengambil senjata tajam dan menikam kedua-dua mangsa lalu melarikan diri ke dalam kawasan hutan berhampiran lokasi kejadian. Bagaimanapun, suspek berjaya diberkas pihak polis kira-kira jam 10.30 malam sekitar terowong Penchala Lebuh Raya Sprint menghala ke Kuala Lumpur dan semakan lanjut mendapati suspek mempunyai 9 rekod jenayah lampau melibatkan dadah. Kedua-dua mayat mangsa dihantar ke Jabatan Forensik Hospital Kuala Lumpur untuk proses bedah siasat. Manakala, anak lelaki pasangan malang itu direman 7 hari sehingga 16 Disember 2023 bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 302 Kanun Kesesaan kerana membunuh. Sementara itu, di Georgetown, Pulau Pinang, seorang penjual nasi maut dengan 27 kesan tikaman dalam kejadian di kawasan parkir sebuah pangsapuri sekitar Jalan Ui Tiam Siu, Jelutong pada 5 Disember lalu. Menerusi rakaman kamera litar tertutup CCTV sekitar kawasan parkir berkenaan, kira-kira jam 6.20 petang, dua suspek lelaki menaiki motosikal dikesan memasuki kawasan perumahan terbabit sebelum salah seorang suspek bertindak menikam mangsa lalu melarikan diri. Mangsa warga tempatan berusia 60 tahun kemudiannya dibawa ke Hospital Pulau Pinang menaiki ambulans namun disahkan meninggal dunia ketika menerima rawatan. Susulan itu, 3 individu termasuk seorang wanita berusia lingkungan 29 hingga 42 tahun telah ditahan pihak polis kira-kira jam 7.30 malam pada hari yang sama dan kes disiasat di bawah Seksyen 302 Kanun Kesesaan. Seorang lelaki dan wanita ditahan pihak polis manakala dua lagi lelaki berjaya meloloskan diri selepas kereta dinaiki mereka dikejar 28 unit kenderaan peronda polis jenis MPV sejauh 50 km dari Petaling Jaya sehingga Cyberjaya pada 4 Disember lalu. Sebelum kejadian, pihak polis yang bertugas membuat rondaan cuba menahan kenderaan suspek ekoran dipandu dalam keadaan mencurigakan. Namun, suspek dipercayai memecut kenderaan bagi cubaan melarikan diri. Selepas ditahan di bulatan Taman Tasik Cyberjaya sekitar Sepang, pemeriksaan polis berjaya menemukan pelbagai peralatan dipercayai untuk kegunaan kegiatan pecah rumah dalam kenderaan terbabit, termasuk sebilah pisau, gunting, set sarung tangan dan topi keledar. Kedua-dua suspek ditahan reman selama 4 hari bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 186, Seksyen 279, Seksyen 353 Kanun Kesesaan, Seksyen 28-1 Akta Kesalahan Kecil 1955 dan Seksyen 42 Akta Pengangkutan Jalan 1987. 8 Disember lalu, pemandu lelaki berusia 27 tahun terbabit dihukum penjara selama sebulan dan denda sebanyak RM10,000 oleh Mahkamah Magistrate Petaling Jaya selepas mengaku bersalah memandu secara melulu serta menghalang tugas penjawat awam. Terima kasih bersama kami sehingga ke penghujung rancangan. Jangan lupa untuk catch up semula siaran 999 di aplikasi Tonton dengan memuat turun dan langgan sekarang. Dengan itu kita jumpa lagi di minggu hadapan. Ingat, jenayah membawa padah.